302. Kemahiran komunikasi merupakan satu aktiviti yang sangat penting kerana komunikasi adalah kehidupan yang diperlukan oleh manusia dari saat kita dilahirkan sehinggalah saat kematian kita. Menurut Harold, seorang yang mempunyai keupayaan yang tinggi dalam komunikasi mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk berjaya dalam kehidupannya berbanding mereka yang tidak menguasai ilmu komunikasi. Bagi objektif kajian pula, kajian ini dijalankan bagi mengetahui tahap keyakinan seseorang untuk berdepan dengan khalayak ramai. Di samping itu, kajian ini dijalankan untuk mengetahui tahap peningkatan kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa. Dan juga adakah ianya salah satu cara untuk mengeratkan silaturahim di antara mahasiswa dan mahasiswi di UNISYAM. Bagi persoalan kajian pula, kajian ini dijalankan berdasarkan beberapa persoalan yang timbul dalam kalangan mahasiswa. Antaranya ialah sejauh manakah tahap keyakinan diri dalam kalangan mahasiswa untuk berdepan dengan khalayak ramai. Dan kedua, bagaimanakah tahap peningkatan kemahiran insaniah itu dalam kalangan mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, apakah cara yang dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara mahasiswa di setiap kuliah. Dan ke atas siapa kajian ini dijalankan. Di batasan kajian pula, kajian ini terbatas kepada beberapa perkara. Yang pertamanya ialah lokasi, iaitu kajian ini terbatas dalam UNISYAM sahaja. Yang keduanya ialah kaum. Kajian ini dilakukan ke atas kaum Melayu sahaja, memandangkan kaum Melayu adalah kaum majoriti di UNISYAM. Dan yang ketiganya ialah jantina. Kajian ini dilakukan kepada mahasiswa dan mahasiswi sahaja. Yang keempat, kaedah kajian. Kajian ini dilakukan secara soal selidik, menggunakan borang soal selidik. Yang kelima, bilangan responden. Responden diedarkan kepada 30 orang responden sahaja. Dan yang keenam, kuliah. Kami menjalankan kajian ini di 3 buah kuliah, iaitu kuliah syariah dan undang-undang, kuliah bahasa Arab dan kuliah usuluddin dan sains Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anwar bin Kamarudin. Nama metrik M172045702. Jadi saya akan menerangkan tentang kajian literature. Pengenalan kajian literature melibatkan kajian mengenai kepentingan komunikasi dalam kalangan mahasiswa atau mahasiswi mengikut kuliah. Pendahuluannya, kemahiran ataupun kepentingan komunikasi di kalangan pelajar IPTA seperti UNISYAM sendiri kurang dipraktikkan dan turut membimbangkan. Hal ini dapat dilihat melalui kemahiran cakapan mereka sama ada di kalangan pelajar, kalangan mahasiswa ataupun mahasiswi sendiri ataupun orang ramai. Jadi antara kajian lepas, yang kajian pertama, kajian berkaitan kepentingan dalam komunikasi sendiri telah dijalankan dalam berbagai aspek. Antaranya kajian dijalankan oleh Surapa Somsai dan Surapa Somsai pada tahun 2011. Thailand menjalankan kajian tentang interaksi lisan yang melibatkan 48 orang Thai di Raja Manggala Universities of Technology Thailand di Thailand yang mengambil program English for International Communication (EIC). Di antara objektif dalam yang dikenal dalam kajian beliau adalah untuk melihat apakah kaedah yang digunakan oleh pelajar-pelajar tersebut ketika mengalami kesukaran dalam komunikasi secara lisan dalam bahasa Inggeris. Dengan menggunakan teknik rakaman bualan, beliau mengelaskan pelajar-pelajar tersebut kepada 2 kategori, iaitu pelajar yang menggunakan strategi penyampaian mesej dan strategi penerimaan. Hasil kajian, beliau mendapati pelajar menggunakan pelbagai strategi komunikasi untuk menangani masalah dalam penyampaian dan penerimaan mesej dalam sesuatu interaksi lisan dalam bahasa Inggeris. Antara kajian lain,
yang dijalankan juga oleh pelajar sarjana muda di UTSM. Jadi objektif kajian mereka kepentingan kemahiran komunikasi di kalangan ITTA itu sendiri. Sampel kajian, populasi kajian terdiri daripada pelajar sarjana muda di UTSM. Populasi kajian ini adalah jenis kajian yang terhad kerana mengandungi bilangan unit sampel yang boleh dikira. Metod kajian pula menggunakan borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Jadi hasil kajian itu sendiri menunjukkan bahawa ianya cenderung kepada kekurangan ataupun kurang mahir dalam berkomunikasi itu sendiri dari dalam kalangan pelajar-pelajar di UTSM. Jadi kesimpulannya, komunikasi amatlah penting dalam kalangan mahasiswa atau mahasiswa itu sendiri, termasuklah golongan masyarakat. Nama diberi Abdul Rahman Husni bin Syaiful Anwar, metrik number M172045502. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian di bawah tajuk Kepentingan Komunikasi dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UniSyams. Metodologi kajian. Metodologi kajian merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengkaji sesuatu kajian bagi subjek-subjek yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan menerangkan mengenai kaedah mendapatkan maklumat, kaedah pengumpulan data dan juga kaedah mendapatkan responden. Tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan penerangan saya kepada kaedah-kaedah yang terdapat di dalam metodologi kajian ini. Kaedah yang pertama ialah kaedah untuk mendapatkan maklumat. Kumpulan kami telah menggunakan 4 kaedah untuk mendapatkan maklumat daripada kajian ini. Yang pertama ialah melalui pemerhatian. Yang kedua pula ialah melalui perbincangan kumpulan. Yang ketiga, dengan melayari internet. Dan yang keempat iaitu yang terakhir ialah dengan menyediakan borang soal selidik. Kaedah yang kedua pula ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data, kumpulan kami telah menyediakan borang soal selidik untuk diagihkan kepada responden-responden yang terdiri daripada kalangan mahasiswa dan mahasiswi di UniSyams untuk mendapat keputusan secara formal dan juga sistematik. Seterusnya dan yang terakhir ialah kaedah mendapatkan responden. Kaedah mendapatkan responden. Responden ini terdiri daripada 30 orang pelajar, mahasiswa dan mahasiswi di UniSyams bagi setiap kuliah. Kami telah pergi ke setiap kuliah untuk mengagihkan borang soal selidik tersebut secara rawak kepada responden-responden untuk mendapatkan keputusan kajian yang lebih tepat dan terperinci. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Saya akan memberikan tugas saya seterusnya kepada sahabat saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Akmadini bin Hashim, bernamba metrik M194038102. Pengenalan bagi laporan dapatan kajian ini ialah kemahiran komunikasi adalah suatu kebolehan untuk mewujudkan interaksi atau hubungan melalui medium perantara atau sebaliknya dengan orang lain. Kemahiran komunikasi ini meliputi kemahiran menulis, membaca, berhujah, mendengar, etika dalam berkomunikasi dan juga mempunyai kaitan dengan penggunaan teknologi. Salah satu punca kegagalan para graduan mendapat pekerjaan adalah kerana kurangnya kemahiran berinteraksi ataupun berkomunikasi ini, yang juga kita kenal sebagai interpersonal.
Ini adalah kerana keupayaan graduan akan terjejas jika hanya terikat dengan satu kebolehan atau tidak mempunyai kemahiran insaniah seperti kemahiran komunikasi ini. Bagi tahap kemahiran komunikasi didapati skor minimum paling tinggi yang diperoleh adalah bagi pernyataan ataupun penyataan pertama, iaitu saya mampu bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Dan min yang diperolehi ialah 4.73 dan dikategorikan berada pada tahap tinggi. Ini kerana kebanyakan responden terdiri daripada pelajar yang berbangsa Melayu antara syarat kemasukan ke Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ini. Keputusan analisis menunjukkan tahap keyakinan kemahiran komunikasi pelajar adalah pada tahap yang tinggi. Walau bagaimanapun, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab khususnya masih lagi di tahap yang rendah ataupun sederhana ataupun kurang merangsangkan, kurang memuaskan. Kemahiran komunikasi sewajarnya dikuasai oleh setiap guru. Jika mampu berkomunikasi dalam pelbagai bahasa merupakan satu bonus kepada individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Hafiz bin Nazri, M172045402. Kemudian daripada kajian ini ialah kajian berarti bahawa kemahiran komunikasi dalam aktiviti pembelajaran mampu meningkatkan keyakinan diri pelajar. Berdasarkan dapatan kajian, didapati bahawa aktiviti komunikasi pelajar semata aktiviti perkumpulan dan aktiviti pengurusan menunjukkan kemampuan pelajar untuk berkomunikasi dengan penuh keyakinan pada tahap yang tinggi. Namun begitu, kemahiran komunikasi dalam aktiviti pembentangan berada di tahap yang sederhana kerana kajian mendapati terdapat beberapa kelemahan dalam amalan kemahiran komunikasi pelajar. Kesimpulan pada kajian ini ialah kemahiran merupakan antara salah satu faktor kepenting dalam melahirkan individu yang berdaya saing. Ini adalah disebabkan fenomena lambakan mahasiswa dan mahasiswi di negara kita yang dilahirkan oleh Universiti IPTA dan IPTS setiap tahun. Maka wujudlah daya saing dalam pekerjaan di sektor awam dan sektor personal. Pada asasnya, kebimbangan komunikasi boleh berlaku kerana ia merupakan satu gejala yang bergantung kepada keadaan. Kebimbangan komunikasi ini merujuk kepada ketakutan dan kerisauan individu untuk berkomunikasi dalam keadaan yang khusus seperti ketika berucap di khalayak ramai. Justru itu, masalah kelemahan komunikasi ini tidak seharusnya dipandang ringan oleh setiap individu, terutama sekali mahasiswa, memandangkan bahawa setiap daripada para graduan akan keluar bekerja dalam organisasi mengikut bidang pengajian masing-masing. Majikan hari ini bukan hanya mementingkan pencapaian akademik semata-mata, malah memberi perhatian kepada soal berkaitan dengan kemahiran komunikasi. Oleh itu, beberapa cadangan yang telah dikemukakan tadi harap dapat membantu seberapa banyak yang boleh pada mahasiswa kita untuk berkomunikasi. Selain itu, semua pihak yang terlibat juga perlu memberi perhatian dan mengambil langkah yang berkesan dalam usaha mengembangkan kemahiran komunikasi pelajar, terutama yang di IPTA dan IPTS, bagi menyediakan tenaga kerja yang memenuhi kehendak pasaran kerja semasa dan masa depan. Seterusnya, memastikan negara terus maju dan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa.